العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih Fadil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini. Yang saya muliakan dan kasihi pengurusi masjid kita, Sahibul Fadilah Doktor, dan semua tim ahli jawatan kuasa, Al-Afadhil, tuan-tuan imam, Bilal, pegawai masjid, dan tentulah yang saya muliakan, yang saya hormati dan kasihi, sidang jamaah yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita satu nikmat yang disebut oleh para ulama sebagai ghayatun ni'mah, puncak, peak pada segala nikmat. Puncak segala nikmat namanya adalah taufik. Kerana hanya orang yang diberikan oleh Allah taufik sahaja yang mampu melaksanakan apa yang Allah suruh, dan orang yang Allah berikan taufik sebagai nikmat yang paling puncak ini akan mampu meninggalkan apa yang Allah larang. Alhamdulillah, kita membuat satu benda yang sangat besar dalam agama, mendirikan solat, dibuat secara berjamaah, dilakukan dalam masjid. Semua ini tidak berlaku kepada kita kalau Allah tidak memberikan kepada kita taufik. Maka semua yang saya muliakan, marilah kita jadi seperti orang yang hati mereka sangat baik dengan Allah. Saat mereka tersentuh menyedari yang mereka sedang diberikan oleh Allah taufik, yang ada dalam hati mereka saat ini adalah limpahan rasa syukur yang mencurah-curah, sangat bercakap kepada Allah dalam bisik hatinya, wahai Allah, terima kasih wahai Allah, syukur wahai Allah, kerana tanpa taufik daripadamu kami tak akan mampu melakukan perbuatan ini. Semoga apabila kita bersyukur, kita melaksanakan janji yang Allah telah tetapkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, andai kamu bersyukur, kata Allah, aku akan benar-benar tambahkan lagi. Maksudnya Allah akan tambah lagi taufik kepada kita. Baik, semua yang saya muliakan, pertemuan kita tentulah tak panjang mana, sebab macam biasa kuliah maghrib, isyak habislah, kan Tuan Haji Wan ya? Tuan Haji Wan kata kuliah maghrib ni sampai isyak saja. Tapi kalau tak selesai, kita buatlah waktu kecederaan. Sebab saya difahamkan masjid kita buat karnival kan, jadi tentulah ahli jatuhan puasanya tinggal 1-2 bar tenaga. Bukan senang nak buat satu karnival. Jadi nampak senyum tapi penat bukan main. Pahala banyak insya-Allah.
Dan siapa yang menjayanya? Tuan-tuan juga. Jadi masing-masing tinggal 1-2 bar, ada setengah dah bunyi minta di-charge. Jadi saya berada di sisi tuan-tuan dalam keadaan inilah cabarannya. Namun oleh kerana pihak masjid tahu bahawa amal yang paling disayangi oleh Allah bagi melengkapkan sesebuah karnival adalah majlis ilmu. Kalau tidak, masakan Nabi menyebutkan antara darjat kita dan Nabi-Nabi. Kalau saya buat macam ni tuan-tuan, betulkan saya ya. Ni kita, ni Nabi. Tu beza darjatnya kan? Tuan-tuan setuju ke? Ni kita, ni Nabi. Tuan-tuan setuju ke tak? Memang tuan-tuan habis bateri sungguh kan? Sebab tak berapa nampak dah jari saya kan? Tuan-tuan, betul atau tidak, ini darjat kita, ni darjat Nabi-Nabi. Tak setuju kan? Okey, saya angkat sikit. Ini darjat kita, ini darjat Nabi-Nabi. Tuan-tuan setuju? Juga tak setuju. Saya naik lagi tinggi tuan-tuan. Ini darjat kita, ini darjat Nabi-Nabi. Juga kita tak setuju. Kenapa? Kita tahu antara kita, orang awam dan Nabi-Nabi, darjatnya Masya Allah terlampau jauh. Namun Nabi memberikan satu motivasi kepada kita dalam karnival ini. Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Duruqutni. Kata Nabi SAW, man ja'ahul maut. Saya suka baca hadis ini untuk saya ingatkan dan pasakkan dalam hati saya. Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam, kana bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah. Barang siapa, kata Nabi, orang yang datang baginya kematian sedang dia menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, datang kepadanya kematian sedang dia menuntut ilmu dengan niat, ya Allah, ilmu yang aku dapat untuk aku hidupkan Islam. Kata Nabi, kana bainahu wa bainan nabiyyin. Yang tadi kita katakan takkan mungkin sama, tapi sekarang Nabi sebut adalah dia dan Nabi-Nabi. Allah letakkan darjat yang sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi nak sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kita. Majlis ini mengangkat darjat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan ketinggian bagi orang yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Dan Nabi sebut dalam hadis, wa mal ilmu illa bita'allumi wa mal fiqhu illa bitafaqquhi wa mal hilmu illa bitahallumi. Tak ada siapa yang akan dapat ilmu, kata Nabi, melainkan dia memburunya. Tidak ada siapa yang akan dapat tafaqquh, pendalaman, mendalami sesuatu pengetahuan, melainkan dia terjun mendalaminya. Dan tidak ada orang akan mendapat sesuatu kelembutan, melainkan dia mengusahakannya. Alhamdulillah pada malam ini, dan saya dimaklumkan betul tajuk tadi ya. Okey. Baiknya pihak karnival tuan-tuan, saya seakan-akan tak diberikan tajuk sebab takut memberatkan penceramah kan. Walaupun tak ada tajuk, penceramah lagi berat. Sebab takut nanti saya ceramah sama dengan tajuk Ustaz Zawawi pagi tadi. Baik, justru itu saya ternampak dalam catatan saya bakal berbincang tentang senjata-senjata orang beriman. Saya harap kalaupun tidak tuan pengurusi majlis, maka terimalah seadanya insya-Allah. Tapi saya nak tanya pada tuan-tuan, sebab mungkin tuan-tuan kata kami dah banyak senjata, tak perlulah cerita benda lain pula. Tuan-tuan, ini kita punya majlis, kita tailor-made saja. Tuan-tuan setuju tak untuk kita bincang tajuk ini, ataupun tuan-tuan ada cadangan lain? Ya, saya memang kena minta persetujuan tuan-tuan. Ke tuan-tuan suruh saya berhenti sebenarnya? Boleh tajuk tadi? Boleh. Baik, terima kasih. Masya Allah. Macam gitulah kan. Baik, semua yang saya kasih sekalian,
Oleh kerana saya melihat tajuk itu adalah senjata-senjata, jadi saya tidak boleh bercakap tentang hanya satu senjata. Jadi paling tidak ya, di dalam bahasa Arab dia paling tidak ada 3, barulah kita sebut sebagai senjata-senjata secara jamak. Aslihatun. Baik. Oleh kerana itu tajuknya, saya nak mulakan dengan satu kisah. Dan saya dapati bahawa dalam kisah ini kita akan faham ada 3 senjata yang digunakan oleh seorang sahabat Nabi yang saya pinjam kisahnya bawa ke atas bukit di sini untuk kita sama renung, dan benda yang sama kita bakal ambil supaya kita mempunyai senjata. Sebab hidup adalah perjuangan. Bagaimana mungkin seorang tentera yang dihantar ke dalam hutan tetapi daripada kampnya dia tertinggal senjata, tuan-tuan. Bersemangat bukan main, takbir. Tengok-tengok nak capai kat pinggang tak ada pistol tertinggal. Buka dia punya beg, ya Allah, tak ada apa ada. Dia akan dikeroyok oleh musuh. Itulah manusia yang sebab itu kata Nabi la tu'jiz ad-du'a. Contoh satu senjata yang bakal kita sebut nanti pastinya doa. Dan Nabi kata jangan kamu rendahkan doa, jangan kamu rasa lemah, atau bila kamu rasa bahawa doa itu tak ada value yang akan memberikan kekuatan. Jadi semua yang dikasihkan ada 3 benda, dan kebetulan 3 benda ini duduk atas satu nama yang sama. 3 benda ini duduk nama yang sama. Apakah 3 benda yang namanya sama? 3 benda ini nama yang sama adalah salatun. Adalah salatun. Jelas ke suara saya? Saya baru menyebut kalimat. Jelas, alhamdulillah. Ya. Salatun. Bila saya sebut solat, apakah makna solat? Ramai yang marah kan? Takkan solat pun nak kena tanya. Dah tuan-tuan, kita berunding anak beranak, jangan mudah tersinggung, supaya ada bentuk muzakarah dan perbincangan. Solat ni tuan-tuan, kita tahu solat macam kita katalah solat maghrib, solat zuhur, tapi solat ada 3 makna yang digunakan pada tempat-tempat berbeza. Yang pertama, solat atas nama solat, yang kita terjemah ke bahasa Melayu sembahyang. Yang kedua, solat bermakna doa. Solat yang bermakna sembahyang adalah senjata. Solat yang atas makna doa adalah senjata. Dan yang ketiga, solat dalam makna selawat pada Nabi, dia juga adalah senjata. Jadi pada malam ni insya-Allah dalam kesempatan waktu yang terhad ini, saya cuba mengajak semua kita melihat ketiga-tiga kalimat solat. Tetapi solat sebagai solat, solat sebagai doa, solat sebagai selawat, maka kita harap kita dapat melihat ini adalah senjata dalam kita melalui perjuangan di dalam kehidupan. Semua yang saya kasih sekalian, tadi saya menyebutkan bahawa saya nak meminjam satu kisah, dan kisah ini bila saya baca dan telusuri, saya berulang kali membacanya, saya dapat rasa berulang kali ada masanya saya menitiskan air mata. Kenapa? Sebab terlampau dalamnya pengertian daripada apa yang ada dalam kisah ini. Tuan-tuan, boleh ke kalau saya nak minta kita baca doa dulu sama-sama? Boleh? Boleh? Baik. Baik, jom kita baca doa ni sama-sama insya-Allah. Sebab pada saya, apa yang kita nak bincang tentang 3 senjata tadi, dia mesti dilihat dengan celik oleh mata hati kita.
Telinga kita tidak cukup kuat untuk melihat sesuatu kebenaran. Mata kita tidak cukup kuat untuk melihat sesuatu kebenaran. Yang kuat untuk melihat silaunya kebenaran adalah mata hati. Maka saya petik satu doa yang ada dalam azkar Imam An-Nawawi. Maka doa ini saya ambil berkat dan kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita ulang 3 kali insya-Allah. Apa tujuannya tuan-tuan? Untuk kita singkap hijab yang ada sehingga mata hati kita tidak dapat melihat. Walau telinga mendengar, walau hati melihat, tapi anda tidak tersingkap mata hati. Dan doa ini sangat powerful. Ada orang menyandarkan dia secara maksur kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ada yang maksur disandarkan kepada Al-Faruq Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtib ibni Razah ibni Adi mesti marah kan? Kami ni kan tengah doa. Minta maaf tuan-tuan. Saya nak kaitkan bahawa doa ini sangat hebat kerana disandarkan oleh manusia yang sangat hebat. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi kata andai seluruh iman kalian diletakkan di satu neraca, fi mizanin wahid, dan kemudian iman seluruh kita diletakkan di atas satu neraca, seluruh ummah, maka diletakkan di atas satu neraca, yang dikeluarkan adalah iman Nabi-Nabi sahaja. Adapun iman manusia diletak di atas satu neraca, dan iman Abu Bakar diletakkan di atas satu neraca untuk ditimbang mana yang lebih berat. Maka kata Nabi, la rajaha iman Abi Bakar, nescaya akan lebih berat iman Abu Bakar. Doa ini keluar daripada mulutnya. Ataupun daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang Nabi berkata dan bertanya pada Jibril, seandainya lautan menjadi dakwat, pepohonan menjadi pen untuk menulis kebaikannya, aku tak mampu, kata Jibril, menulis sebab kebaikan Sayyidina Umar terlampau banyak. Dan Nabi kata, laukana min ba'di nabi, seandainya setelah aku ada Nabi, nescaya Umar adalah Nabi. Jadi doa ni tuan-tuan daripada mereka yang hebat. Jom kita habiskan 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya terjemahkan ya. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada mata hati kami ini ya Allah kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan rezekikanlah aku untuk mengikutinya ya Allah. Wahai Allah, perlihatkanlah pada mata hati ini ya Allah kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. Rezekikanlah aku ya Allah untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nak bawa kisah yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, ketika datang beberapa perutusan daripada beberapa kabilah Arab yang jumpa dengan Nabi dan berkata, ramai orang telah masuk Islam nun di kampung-kampung, maka hantarkanlah kepada kami muqri, hantarkanlah kepada kami guru Al-Quran. Sebab istilah ulama zaman Nabi adalah muqri, orang yang mengajar Al-Quran, sebab yang mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan agama Islam. Lantas Nabi SAW mengantar 10 orang sahabat. Saya nak cepat, yang 4 fakta ni saya nak cepatkan saja. Namun di akhir daripada 10 ini, rupanya mereka telah diperangkap oleh Bani Lihyan. Sebab nanti insya-Allah
pada tahun ke-6 Hijri, yang kita duk baca doa kunut nazilah, yang kita baca yang kita amalkan tayammum, yang kita amalkan lagi solat khauf, adalah refer kepada peristiwa daripada apa yang saya ceritakan ini. Yang berlaku adalah rupanya mereka telah diperangkap, dan dengan cepat cerita, maka 70 orang dibunuh, 3 orang telah ditawan dan dibawa ke Mekah. Sebab orang-orang Arab Mekah Quraisy menanda siapa yang membunuh ahli keluarga mereka, dan 3 orang ini adalah mereka yang terlibat dalam perang Badar. Tuan-tuan, sebelum saya nak pergi lebih lanjut, marilah kita juga nampak dengan mata hati kita, para sahabat itu paling tinggi rankingnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilepas sesudah daripada itu, sama ada Uthman ataupun Ali ataupun Uthman, maka ada sedikit perbezaan. Namun keempat orang sahabat ini adalah yang tertinggi dalam ranking para sahabat Nabi. Dihabis 4 orang, terpecah kepada 10 orang yang Nabi sebut dalam satu rantaian hadis, yang Nabi bersaksi bahawa si fulan adalah ahli syurga, yang kemudian 10 ini digelar sebagai al-asyarah mubasyiruna bil jannah, 10 yang dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga. Daripada 10 orang ni tuan-tuan, dia terus pergi pada ranking yang kedua, dan ranking yang kedua adalah Ashabu Badrin, orang yang terlibat dalam perang Badar. Kemudian turun kepada Ashabu Uhud, orang Uhud, kemudian turun sampai insya-Allah 114 orang sahabat, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Setiap mereka mempunyai kedudukan yang istimewa kerana berdampingnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dikasih sekalian, ketika habis peperangan Uhud dan kemudian berlaku pada tahun yang keempat, berlakulah kisah ini, dan orang-orang kafir Quraisy ingat siapa yang bunuh di medan Badar, dan salah seorang yang ditawan, yang saya nak pinjam namanya, yang nak mengambil keberkatannya, kerana kata Ibnu Abbas, inda zikri salihina tanzilur rahmah. Saat kita menyebut nama orang saleh, rahmat Allah akan turun pada kita. Sahabat yang saya maksudkan daripada Ashabu Badrin, tentulah ranking yang tinggi, namanya adalah Khubayb ibn Adi Al-Ansari. Khubayb bin Adi Al-Ansari. Khubayb telah ditawan kerana dia membunuh satu kabilah, satu pemimpin daripada pemimpin Quraisy, dan kabilah Quraisy daripada kabilah tersebut ingin membalas dendam pada yang membunuh saudara mereka daripada ketika mana berlaku peperangan Badar. Diringkaskan cerita, maka Khubayb bin Adi telah dibawa, kemudian telah dikurung. Ada yang menyatakan bahawa kerana dikurung dia dalam tahun, dikurung dia ketika bulan haram. Orang Arab tuan-tuan, dia sangat jaga jangan buat benda tak elok pada bulan haram, dan jangan buat benda tak elok di tanah haram. Jadi mereka tunggu habis waktu bulan haram, dan mereka akan lakukan pembunuhan kepada Khubayb bin Adi sebagai balas dendam kerana dia telah membunuh salah seorang daripada kabilah orang Quraisy. Semua yang dikasih sekalian, beberapa keajaiban ataupun beberapa karamah berlaku kepada Khubayb bin Adi. Antaranya adalah ketika orang datang melihat dia dalam kurungan, di hadapannya makanan yang sangat sedap, yang tidak ada pun makanan itu pada musim itu di kota Mekah. Dia memakan makanan, dan orang tak tahu daripada mana dan siapa menghantarkan makanan tersebut. Kemudian sampailah pada hari dia dibunuh. Saya tuan-tuan bila buat macam ni, saya sangat rasa sangat dekat, kerana kalau kita pergi ke Mekah, maaf saya tuan-tuan, bukan kalau kita pergi Mekah, apabila kita pergi Mekah. Apabila kita pergi ke Mekah, kita akan ambil kesempatan untuk duduk di satu tempat yang bernama Tan'im. Dan ramai ingat Tan'im adalah tempat yang biasa kita jadikan dia miqat untuk kita berihram.
melakukan umrah. Tetapi yang saya nak kongsi bukan tentang Masjid Tan'im yang terkenal ataupun Masjid Sayyidatina Aisyah. Tidak jauh daripada itu ada satu masjid yang kemudian dinamakan Masjid Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Dan saya nak bawa kita ke masjid tersebut, duduk pada hari ketika Khubayb digiring dan dibawa di sana dalam keadaan terbelenggu pada ketika itu, dan pada bila-bila masa dia diangkat ke atas palang salib dan dia akan dilepaskan panah dan dia akan mati di palang salib tersebut. Maka marilah, sebab saya nak berkongsi 3 senjata tadi pada satu keadaan. Semua yang saya kasih sekalian, pada ketika itu Khubayb ibn Adi, oleh kerana dia telah sampai kepada penghujung nyawanya dan kemudian dia akan dihukum bunuh, maka Abu Sufyan yang belum memeluk Islam pada ketika itu bertanya pada Khubayb, apa permintaanmu yang terakhir untuk kami tunaikan? Maka Khubayb bin Adi berkata, permintaanku adalah untuk aku melakukan solat sunat. Sebab tu saya katakan bahawa senjata nombor 1 kita, tuan-tuan, adalah solat. Maka Khubayb berwuduk pada ketika itu, menghadapkan ke arah Kaabah, dan kemudian dia mengangkat tangan dan melakukan solat 2 rakaat. Dan dia melakukan solat yang paling ringan. Paling ringan biasanya adalah setelah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua selepas Fatihah, qul huwallahu ahad. Selesai daripada dia memberi salam, maka dia terus bangun ke tempat di mana dia bakal disalib pada ketika itu. Dan Khubayb bin Adi menyebut dan bicara ini dirakam oleh mereka yang kemudiannya telah memeluk Islam kemudian hari. Dan Khubayb bin Adi berkata, wahai kalian, aku telah merasai kelazatan, kemanisan melakukan solat. Seandainya aku tak takut kalian rasa bahawa sebenarnya aku ni takut nak berhadapan dengan kematian, aku akan solat dengan solat yang sangat panjang. Tapi sebab takut orang sangka yang dia ni takut semayang, baca surah Baqarah, nanti orang kata dia ni taktik je ni, nak pergi panjang nyawa. Aku takut itu, aku pendekkan solat, walaupun dia kata aku dapat merasai lazat dan manisnya solat. Tuan-tuan, ketika saya menyebut perkataan lazat dan manisnya solat, marilah kita berdoa pada Allah, wahai Allah, rezekikanlah satu nikmat ini pada hati kami ya Allah. Rezekikanlah nikmat merasai lazat dan manis dalam solat, sebab kami dah solat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tetapi kalau tanya adakah solat yang kita bangunkan itu adalah lazat dan manis, artinya belum cukup lagi kita mengusahakan untuk Allah berikan kita kelazatan seperti mana Khubayb ibn Adi. Kerana saat kelazatan ini kita tak rasa sakitnya dunia. Kerana kelazatan dalam solat adalah bius, ubat yang bukan sekadar bius dalam konteks doktor, tetapi satu benda yang tak menjadikan kita rasa sakit dengan dunia. Hari ini dunia menyakitkan kita. Hari ini apa yang kita expect terhadap dunia menyakitkan kita. Hari ini orang yang kita sayang menyakitkan kita. Hari ini orang yang membenci kita menyakitkan kita. Semua mereka adalah dunia. Maka pil yang terbaik untuk merawat dari sakit dunia namanya solat. Khubayb bin Adi berkata, aku telah merasai betapa lazatnya solat, manisnya solat. Andai aku tak takut kalian menyangka bahawa aku takut pada mati, nescaya aku akan berdiri melakukan solat yang sangat panjang. Pada saat itu semua yang dikasih sekalian, nanti kita kembangkan lagi insya-Allah. Semoga kita dapat senjata yang pertama, yakni solat tersebut, dan kita muhasabahkan sama-sama insya-Allah. Dan yang kedua, pada ketika itu Khubayb bin Adi diangkat, diletak ke atas salib tersebut, dan pada ketika itulah Khubayb bin Adi melancarkan senjatanya yang kedua. Apakah senjatanya yang kedua? Pada saat itu dia menyebut dalam satu doa,
Dan hari ini tuan-tuan, saya nak repeat doa ini dan kita baca bersama dan gemuruhkan masjid kita. Sebab doa ini keluar daripada mulut Khubayb bin Adi. Kalau saya tak salah, kita KL ke? Selangor. Saya solat semalam di masjid di wilayah dan saya dengar doa ini dibaca. Doa yang disebut oleh Khubayb bin Adi dibaca dalam khutbah tersebut bersama dengan doa terhadap golongan saudara kita yang mustadafin di Palestin. Baik, semua yang dikasihi sekalian, pada saat itu Khubayb bin Adi melihat ke hadapan dan berdoa pada Allah. Allahumma khtihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Tiga patah saja perkataan dikeluar daripada mulut dia. Tetapi benar kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Ketika itu Khubayb bin Adi dengan suaranya sampai didengar oleh semua orang, Allahumma khsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada wala tubqi minhum ahada. Salah satu daripada duanya, ada dua riwayat. Maksudnya adalah Khubayb bin Adi menyebutkan satu perkataan yang didengar oleh gegendang telinga orang-orang kafir Quraisy yang bakal nak membunuh dia, sama ada yang datang untuk melihat dan melakukan pembunuhan ataupun yang datang untuk menyaksikan peristiwa pembunuhan ini. Maka Khubayb bin Adi berkata, Allahumma khsihim adada. Wahai Allah, tolong kira setiap orang yang datang ini. Wahai Allah, kira setiap orang yang datang ini. Waqtulhum badada. Wahai Allah, bunuh setiap orang yang ada di sini. Wala tughadir minhum ahada. Wahai Allah, kau jangan tinggal walau seorang. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku saat dia membacakan doa, sedangkan dia dibelenggu pada saat itu. Dia bakal diangkat untuk disalib pada saat itu. Tetapi saat dia baca doa tersebut dan dilontarkan doa tersebut, apa yang berlaku? Orang-orang Quraisy yang berada di sekitar tersebut merebahkan diri mereka, berbaring di atas lantai, kerana mereka sangka doa tersebut akan pergi tak kena pada mereka. Kisah ini tuan-tuan berlaku sampai salah seorang yang berada yang kemudian dia memeluk agama Islam. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar melantik dia menjadi satu gubernur di satu daerah. Dan sampai pada hari kematiannya, dia menanggung satu kesakitan dan dia menyebut satu perkataan, wahai Allah, dia dah beriman sekarang tuan-tuan, wahai Allah, sejak hari pertama aku berada di tempat Khubayb ketika dia disalib dan mendengar perkataan tersebut, perkara tersebut bermain dalam minda aku, pemikiran aku, perasaan aku sampailah pada hari ini, sebab aku takut doa tersebut kena pada aku. Semua yang saya kasih sekalian, berbaring orang-orang Quraisy, dan saat Khubayb bin Adi melihat seluruh mereka berbaring di atas doa yang dilancarkan, maka pada ketika itu Khubayb mendongak ke angkasa dan dia berkata, wahai Allah, aku bersaksi betapa benarnya agama ini. Wahai Allah, sampaikan selawat dan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terngadah ke angkasa dan berkata, wahai Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saat dia sebut begitu, Allah hantar Jibril kepada Nabi dalam masa yang sama, siaran secara langsung. Dan Jibril berkata, sebab Nabi bila hantar 10 orang dan Nabi tak tahu apa nasib menimpa, sebab mereka itu telah dianiaya nun di tempat yang jauh. Dan pada ketika itu, sekarang datang berita bahawa seorang sahabat yang dalam keadaan bakal akan dibunuh mengucapkan salam kepadamu, hai Rasulullah. Selawat dan salam kepadamu, hai Rasulullah. Semua yang dikasih sekalian, sebab senjata yang ketiga kita adalah selawat dan salam. Kerana setiap kali seorang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah terus hantar seorang malaikat, kata Nabi,
dan malaikat tersebut akan hantar menyampaikan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama keadaan apa yang berlaku kepada Khubayb ibn Adi. Dan pada saat tersebut, saat itulah semua yang dikasih sekalian, Khubayb bin Adi telah dibunuh di atas palang salib tersebut, sehingga dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, intiqal, berpindah ke alam, rohnya disambut oleh para malaikat. Tatkala Nabi mendengar kisah ini, saya nak habiskan saja sebab nanti saya akan gulung balik bagaimana tiga perkara tadi menjadi doa kepada kita sepatutnya, bukan hanya berlaku pada Khubayb bin Adi, tetapi pada kita semua yang dikasih sekalian. Nabi memanggil seorang sahabat dan Nabi menunjukkan kepada sahabat, kamu pergi ke tempat sekian, di tempat sekian, dan wahai sahabat, kamu turunkan jenazah Khubayb bin Adi, turunkan dan kemudian bawa untuk dikebumikan di Madinah. Semua yang dikasih sekalian, Nabi menyebut dengan petunjuk yang datang daripada Allah, dan Nabi sebut pada para sahabat tersebut, sebab Mekah dan Madinah dia telah disalib di satu tempat yang tak ada siapa tahu daripada orang Madinah, tapi Nabi sebut dengan tepat di mana kamu kena pergi, di sini tempat, dan turunkan jenazah daripada palang salibnya dan bawa ke kota Madinah. Sebagai nak menghabiskan kisah saja tuan-tuan, maka sahabat ini pergi, dan tatkala sahabat ini pergi, pada ketika itu dia mendapati bahawa perjalanannya sampailah masih gelap malam, dan pada ketika itu dia berusaha untuk menurunkan jenazah daripada salib tersebut. Dan saat dia mengusahakannya dan dengar bunyi beberapa orang Quraisy yang sedang hampir untuk mendatangi tempat tersebut, maka dia tak dapat menurunkan jenazah, dan dia lari bersembunyi, dan jenazah tersebut jatuh, dan dia dengar bunyi jenazah tersebut jatuh, dan dia menunggu untuk supaya nanti dia dapat mengambil jenazah tersebut. Dan ketika didapati tidak ada siapa pun yang datang dengan dalam waktu itu, pada ketika itu menjelang waktu subuh, dia pergi lagi ke tempat tersebut, dan apa yang didapati, dia tidak mendapati adanya mana-mana jenazah. Dia cari sekeliling dan dia tahu, dia memantau tidak ada seorang yang mengambil jenazahnya, tetapi sekarang jenazah tersebut tidak ada di tempat tersebut. Dan akhirnya dia pulang berjumpa dengan Nabi dan menceritakan, dan Nabi menceritakan kepadanya, jenazahnya telah diambil oleh malaikat, dan malaikat menguruskan jenazahnya, bukan oleh kita semua. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, seminit lagi laungan azan. Boleh tak tuan-tuan kita baca doa ini? Dan doa ini tentulah doa yang sama tadi tuan-tuan, dan kita khususkan doa ini khusus kepada tentera-tentera zalim daripada Zionis Israel. Wahai Allah, sampaikan doa daripada kami di UK ini, di masjid UK Perdana ini, sampaikan kepada si penzalim yang berada, yang sedang membantai semahu-mahunya golongan mustadafin, orang yang lemah, dan membantu para tentera-tentera yang berperang mempertahankan bumi tersebut. Sebab mereka bukan mempertahankan bumi itu, mereka mempertahankan masjid. Sebab apabila kita pergi ke Gaza, kita akan sedar satu benda tuan-tuan, benteng terakhir yang mempertahankan Masjidil Aqsa bukan ada di West Bank, tetapi ada di Gaza. Dan benda ini bukan diketahui oleh hanya kita, tetapi orang Yahudi tahu bahawa yang mempertahankan Masjidil Aqsa adalah orang-orang yang ada di Gaza. Sebab tu kalau mereka nak membantai apa yang berada di Gaza, membantai apa yang berada di Masjidil Aqsa, maka jalannya tidak lain adalah membantai apa yang berlaku bagi mereka yang mempertahankannya di bumi Gaza. Baik, insya-Allah kalau macam tu kita baca lepas azan insya-Allah.
Sidang jemaah yang saya muliakan, macam cakap tadilah, insya-Allah kita akan habis kuliah ini ketika masuknya waktu Isyak. Namun biasanya macam main bola juga, dia ada waktu kecederaan. Jadi saya anggap ni waktu kecederaan lah. Tuan-tuan cedera ke? Kan, memanglah kami dicedera dah sebenarnya. Baik. Jadi insya-Allah kerana saya insya-Allah dalam sekitar 10 minit lagi tuan-tuan, untuk kita terus mempraktikkan senjata yang pertama, dan kita lakukannya sebagai solat Isyak insya-Allah. Dan marilah kita sama-sama bermuhasabah semua yang saya kasih sekalian, sejauh mana solat kita itu benar-benar menjadi senjata kepada hidup kita. Senjata bermaksud apa saja yang datang, yang menyerang kita daripada, dah tak kira lah, sebab manusia ini, setiap benda yang dilalukan dalam hidup adalah ujian. Kita dapat kenikmatan, itu ujian. Kita dapat yang kita sebut bala bencana, itu ujian. Tanggungjawab adalah ujian. Apa yang kita harapkan adalah ujian. Apa yang kita impikan adalah ujian. Sebab tu kita duduk di satu tempat yang namanya ujian. Dan tak ramai orang yang selamat daripada ujian, melainkan dia mampu menggunakan senjata paling asas. Sebab itulah senjata paling asas yang disebut oleh Nabi dalam hadis daripada Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin. Kita biasa dengar hadis ini. Solat kamu itu, kata Nabi, adalah tiang agama kamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Muaz ibn Jabal, Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal, hendakkah aku bagi tahu kepada engkau, ala adulluka bi ra'si kulli amri wa amudihi, hendakkah aku tunjukkan kepada engkau
apakah yang dianggap sebagai kepala kepada semua urusan dan tiang kepada semua urusan? Dan Muaz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, aku mahu tahu. Maka Nabi berkata, ra'su kulli amri al-Islam, kepala bagi semua urusan kamu adalah Islam. Jangan pernah kita tidak bertanya apa kata Islam terhadap apa saja yang kita buat, sebab kita sedang menghormati kepala kita. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan ya, doktor ada kat sini. Doktor, pernah ke doktor jumpa seorang kerabat kaum keluarga yang sakit dan kata pada dia, saudara, minta maaf ya sebab kita terpaksa memotong kakinya untuk menyelamatkan nyawanya. Saya yakin doktor pernah cakap skrip tu kan? Ataupun kadang-kadang terpaksa potong bahagian tangan sebab nak selamat nyawa. Doktor mungkin pernah cakap perkataan itu. Tapi doktor tak pernah cakap kaum keluarga mari berhimpun nak minta izin sebab nak potong kepala dia sebab nak menyelamatkan nyawa. Saya tak tahu tuan-tuan, doktor tak pernah kan? Tak pernah orang potong kepala sebab nak selamat nyawa. Sebab itulah dia agama dalam kehidupan. Seandainya kita tidak tanya apa pandangan Islam atas apa yang kita buat, kita sedang memotong kepala kita sendiri. Dan Nabi menyebutkan bahawa tiang segala urusan dan tiang segala urusan adalah Islam. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Perkara yang pertama yang Allah tanya pada seseorang dalam hadis riwayat Abu Dawud, pertama yang Allah tanya adalah dalam hidupnya nanti ketika dia matinya di padang mahsyar adalah tentang solat. Dan Allah bila tanya tuan-tuan, settle bab solat ini, maka Allah akan suruh malaikat menulis untuk orang yang solat atammaha am naqasaha, atammaha am naqasaha. Solat yang saya dan tuan-tuan buat sejak daripada baligh sampailah pada hari terakhir kita duduk di atas muka bumi ini, maka solat kita ada dua kategori saja yang akan dibuat summary oleh malaikat. Yang pertama, Allah kata tulis atammaha, tam, ataupun naqas. Tamun bermaksud orang ini solatnya sempurna, orang ini solatnya kurang. Orang yang sempurna solat dalam Al-Quran, solat ni sempurna dengan dua benda. Solat manusia sempurna dengan dua benda. Allah gunakan istilah itu. Yang pertama, sempurnanya solat dengan kita menjaga solat. Hafizu, Allah kata dalam Al-Quran. Allah tentang solat akan gunakan kalimah hafizu, jaga solat. Dan jaga solat ni tuan-tuan, jaga bukan sekadar masuk, bukan sekadar menjaga semua perkara yang berkaitan dengan syarat-syaratnya. Baik, yang kedua tentang solat yang menjadikan seorang itu tam adalah qumu. Jadi dia ada hafizu dan qumu. Satu jaga solat, satu bangunkan solat. Kedua-dua inilah markahnya akan dicatat menjadikan seorang itu atammaha am naqasaha. Ada orang yang hafizu, alhamdulillah tak tinggal solat dalam waktu, tetapi tengok pada qumu. Adakah saat kita angkat takbir Allahu Akbar, saat itu semua yang saya kasih sekalian, kita benar-benar merasai keagungan Allah sampai salam kita. Sebab Allah kata, sebab Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, solat seseorang Allah tulis sama ada 2/3 ataupun 1/2 atau 1/4 atau 1/5 atau 1/6 hatta balagha ushruha. Jadi kita punya solat ni malaikat akan catat setiap solat kita. Mungkin dia solat 2/3, dia solat betul 4 rakaat waktu isyak, tetapi ditulis 1/2. Ada yang tulis 1/4, ada yang ditulis 1/5, yang ditulis 1/6 sampai suknya adalah 1/10. Maknanya habis solat maghrib tadi, wahai Allah, dicatat oleh malaikat dia solat hanya 1/10. Dan yang dicatat oleh malaikat, kata Nabi, ma aqala minha,
yang mana akalnya bersama, maksudnya khusyuk itu ada. Yang selain daripada khusyuk, dia jadi satu ruang kosong. Dan sebab itulah apabila manusia tersebut didapati ada naqas, ada kurang dalam solatnya, Allah buat satu lagi cara. Saya kena minum air sikit boleh tuan-tuan? Allahu Akbar. Setengah orang kata biarlah dia tak minum, jadi cepat sikit berhenti kan. Sebab biasanya kalau main bola tuan-tuan, yang minta cepat habis siapa? Orang menang. Orang kalah minta panjang sikit. Dalam permainan ni tuan-tuan, orang menang, saya orang kalah tuan-tuan. Jadi orang kalah dia minta panjang sikit masa. Orang menang marah referee kan, cepat tiup whistle kan. Betul kan tuan-tuan? Di mana tadi kita? Ya, khusyuk. Maknanya tuan-tuan, sebab itulah kalau kita halusi apa yang dikatakan oleh ulama ketika kita mendengar azan, ketika muazzin kata hayya 'alas solah, apa makna hayya 'alas solah? Apa makna hayya 'alas solah itu? Marilah menunaikan solat. Apa makna muazzin? Mana Bilal kita tadi? Ha? Ya? Alah. Ha? Tuan-tuan kalau tak ada Bilal, siapa nak tamat? Baik. Allah. Sebab lebih baik kita tanya Bilal kan. Kita ni mendengar azan saja, mari kita interview Bilal. Bilal kata hayya 'alas solah. Apa sebenarnya maksud hayya 'alas solah tadi? Supaya betul lagi jawapan berbanding kita yang tak Bilal. Sebab pahala Bilal jauh lebih besar hatta berbanding dengan imam. Kelebihannya dalam makna hayya 'alas solah, untuk kita muhasabah sama-sama, hayya 'alas solah bermaksud wahai yang mendengar laungan azan ini, marilah solat berjamaah. Hayya 'alas solah bermaksud marilah solat berjamaah. Maknanya suara yang bergetar daripada bibir Bilal tadi dikembangkan oleh mukabbirus saut, oleh mikrofon, besarkan suara tersebut, dan maksud panggilan itu adalah marilah menunaikan solat. Dan alhamdulillah, siapa yang datang? Tuan-tuan yang datang. Ya, ada yang dengar mungkin tak berapa nak perasan ya, tapi yang pasti yang dengar adalah tuan-tuan. Maka tuan-tuan pun datang. Betul ke tak tuan-tuan ni? Betul kan? Cuma bukan isyak tadi, sebab maghrib tadi. Baik, maka kita pun datang. Maka muazzin kemudian melaungkan sebagai satu benda yang kita kena faham. Setelah kita datang ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah, maka muazzin kata hayya 'alal falah. Sekali lagi kita tanya pada muazzin, apakah yang dimaksudkan saat kita kata hayya 'alal falah? Agaknya apa tuan-tuan? Memang macam itulah kan tuan-tuan, bila dah nak habis kan, jangan jawab, nanti jawabkan dia buat panjang pula. Masya Allah. Jangan risau tuan-tuan, pengurusi kita memang tegas menjaga masa, insya-Allah. Hayya 'alal falah, mesejnya adalah untuk kita. Hayya 'alas solah, mesejnya untuk semua orang yang dipanggil berjamaah. Hayya 'alal falah, saya cerita secara khusus dan menterjemah secara konteks. Untuk kita faham tuan-tuan, pada hari peperiksaan ni saya nak buat contoh supaya kita nampak konteks. Ketika pelajar-pelajar dia nak jawab soalan peperiksaan, dan pada ketika itu si cikgu cakap semoga berjaya. Semoga berjaya, kalimah berjaya maknanya besar tuan-tuan. Pelajar tersebut dengar, oh semoga aku dapat kerja bagus, oh semoga aku jadi manusia berguna. Tetapi semoga berjaya mengikut konteks apa tuan-tuan? Memang betul lah, karnival ni memang penat kan tuan-tuan, insya-Allah ya. Ketika cikgu cakap pada mereka yang mengambil peperiksaan dan bercakap semoga berjaya, apa maksudnya?
Semoga berjaya menjawab soalan. Nampak tak? Walaupun berjaya tu besar maknanya. Tetapi sekarang ketika kita diajak marilah menuju kepada kejayaan. Kejayaan tu besar maknanya. Tetapi cuba sebut dalam konteks. Apa konteksnya tuan-tuan? Konteksnya adalah mari khusyuk dalam solat. Sebab kita dah datang solat. Tetapi yang kedua daripada konteks, marilah menuju kejayaan. Macam tadi, semoga anda berjaya. Tapi berjaya itu konteksnya adalah sekarang aku kena berjaya menjawab soalan. Sebab bila aku berjaya menjawab soalan, aku akan dapat kejayaan lain dalam kehidupan. Maka sebab itulah hayya 'alal falah, sesuai dengan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladhina hum, sebab ini arah kriteria pertama al-falah, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Fi salatihim khashi'un, pada ketika dia mendirikan solat, khashi'un, dia menjadi seorang khasyi'. Ramai kita tuan-tuan, ya, ramai kita. Imamul Ghazali sebab itulah bila melihat semua keadaan ini, dia memasukkan khusyuk adalah syarat solat. Sebab bila dia tak masuk syarat, maka kita rasa option sahaja. Nak khusyuk pun boleh, tak khusyuk pun tak boleh. Nak khusyuk pun tak apa, tak khusyuk pun tak apa. Seolah optional untuk mendapat khusyuk. Sebab tu kita solat selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita solat. Sebab dia optional. Kita tak pernah nak mengambil bahawa aku solat isyak pada kali ini, sejak daripada takbir sampai salam, ma'aqala minha, aku nak bersama dengan semua perbuatan aku. Dan sebab itulah tuan-tuan, akhirnya kita solat, tetapi kenapa solat tak kuat menjadi senjata? Kita solat, kita rebah ketika ujian. Kita solat, kita tewas ketika mendapat nikmat. Kita solat kita tak menjadi kekuatan sebab kita membangunkan fizikal solat kita. Tetapi hayya 'alal falah, kita ambil mudah. Even kita tak nak pun berusaha. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita cam balik ketika solat berjamaah atau solat seorang, maka kita mulakan dengan apa tuan-tuan? Dengan mesti tuan-tuan nak katakan dimulakan dengan takbir dan habiskan dengan salam. Cepatlah bagi salam. Dengan takbir. Takbir ni perkataannya apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Maaf, yang ni soalan akhir dah tuan-tuan. Habis je soalan ni tuan-tuan jawab, saya akan tutup. Walaupun mungkin perbincangan kita macam tergantung-gantung. Tak apalah, orang atas bukit tak apa tuan-tuan. Sebab dia dah biasa tergantung-gantung tempat yang tinggi. Tu Haji Wan, Masya Allah, rumah dia nampak semua KL tuan-tuan. Jadi orang atas bukit macam tuan-tuan tak jadi masalah kalaupun tergantung-gantung. Insya Allah dah terbiasa berada di tempat tinggi kan. Kita ketika muazzin sebut Allahu Akbar, dan sekarang dalam solat kita mulakan muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi syara'itin mahsusah, seperti yang tercatat dalam kitab fiqh. Muftatahatun bitakbir, dimulakan dengan takbir. Takbir tu kalimatnya adalah Allahu Akbar. Tuan-tuan, bantu saya untuk cepatkan whistle yang ditiup. Apa makna Allahu Akbar? Ya. Apa makna tuan-tuan? Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Bila kita sebut Allah Maha Besar, ya? Bila kita sebut Allah Maha Besar, apa kesan yang ada dalam hati kita? Sebab khusyuk adalah soal rasa dalam hati. Khusyuk bukan adalah translate word by word. Khusyuk, kata imam, kita tengok dalam babul khusyuk yang ditulis para ulama, khusyuk adalah semuanya adalah zauqiyah, rasa yang ada dalam hati saat kita sebut, saat kita buat. Apa saja yang kita buat dan kita sebut, apa rasa, itulah khusyuk seseorang. Setengah orang menganggap khusyuk itu dapat dengan kita translate word by word by word, tetapi bukan itu masuk khusyuk. Itu adalah muqaddimah untuk kita masuk ke dunia khusyuk. Semua yang saya kasih sekalian, apa kita rasa saat kita sebut Allahu Akbar?
Baik. Sebab itu bila kita duduk dalam kelas, sebab payah nak terjemah Allah Maha Besar, tapi kalau kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lepas ni imam kita mana? Ustaz. Lepas ni Ustaz jangan sebut Allahu Akbar, Ustaz sebut Allahul Kabir. Jadi Ustaz Allahul Kabir, sebab Allahul Kabir maknanya Allah Maha Besar. Sebab bila sebut Allah Maha Besar, ada satu statement, of course Allah Maha Besar. Tetapi tuan-tuan, sekejap ya, cawan ni lebih kecil. Saya sebut cawan ini lebih kecil. Apa yang tuan-tuan dengar bila saya cakap cawan ini lebih kecil? Adakah dia memberi maklumat kecil atau ada maklumat lain? Dia adalah perbandingan. Bila kita sebut lebih kecil atau dalam bahasa Arab disebut tafdil. Mesej bahasa tafdil adalah untuk perbandingan. Saat kita sebut Allah terlebih besar, kita nak bandingkan, tak ada benda yang lebih mengatasi besarnya Allah. Tetapi kalau Allah itu sekadar nak bagi tahu Maha Besar, memang kita tahu tak ada siapa yang lebih besar daripada Allah. Sebab itulah kenapa dimulakan dengan takbir, sebab nak supaya seluruh consciousness kita, seluruh jiwa kita tahu tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan sebab itu setiap yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah, yang lain tak layak untuk masuk dalam perbuatan solat aku itu. Semua yang dikasih sekalian, sebab itulah dalam ya, kitab bagaimana Imam Syafi'i mencatat, dan ada rahsia kenapa kita angkat tangan sebegini, kenapa angkat tangan sebegini. Namun whistle telah pun ditiup untuk kita habiskan perlawanan. Kedudukannya adalah 1-0. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, nanti insya-Allah apabila ada masa di masa akan datang, mungkin kita boleh mendalami. Sebab setiap tuan-tuan dan saya berkongsi satu benda, saya nak solat dah buat sehari 5 kali, tetapi aku nak jadikan dia senjata sampai saya tak rasa terguris pun dengan apa pun yang datang kepada saya dalam kehidupan. Semoga kita berjaya di dunia, berjaya di hari akhirat dengan solat, dengan doa, dengan selawat pada Nabi SAW sebagai senjata sebenar kita. Terima kasih di atas perhatian. Ampun maaf di atas sebarang perkara tak baik daripada saya, Zoramli Muhammad Razali, sepanjang berinteraksi dengan semua yang saya muliakan di sini. Kepada Allah kita bermohon, kepada Allah kita berserah. Wahai Allah, tolonglah tuliskan setiap nama yang ada dalam majlis ini. Wahai Allah, nama kami telah tercatat dalam daftar ahli syurga-Mu, ya Allah. Jangan ada walau seorang, ya Allah, di kalangan kami, ya Allah, yang namanya dan daripada zuriat kami, ya Allah, namanya terpahat di pintu neraka Jahannam, ya Allah. Ij'alna muqimas salah, jadikanlah kami mendirikan solat, ya Allah, yang benar hafizu dan qumu, ya Allah. Dan kami dapat memeluk kelazatan seperti Khubayb bin Adi, ya Allah, yang merasai lazat dan manisnya solat sampai kami punya kekuatan, ya Allah. Dan wahai Allah, jadikanlah anak kami, wahai Allah, yang kami tak tahu di mana mereka sedang berada saat ini, apa yang mereka lakukan, jadikanlah mereka tegak mendirikan solat dan menjaga solat, ya Allah. Satukanlah hati kami dengan orang yang kami sayang dengan ikatan yang sebenar, ya Allah. Satukanlah hati jamaah di jamaah masjid UK perdana ini dengan ikatan seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Wahai Allah, jadikanlah sahabat memberi syafaat kepada sahabat yang lain di hari akhirat, agar tidak ada siapa pun di kalangan kami, ya Allah, yang akan sengsara di hari akhirat nanti. Wahai Allah, jadikanlah apa kira pahala yang kami dapat dari amal yang Engkau izinkan kepada kami adalah hadiah terbaik buat ibu kami, ya Allah, buat ayah kami, ya Allah, di atas seluruh kebaikan mereka terhadap kami yang kami tak mampu pun menghitungnya, ya Allah. Wahai Allah, kami tak pernah mampu untuk membalas satu malam kami menumpang dalam rahim ibu kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami tidak pernah mampu membalas terbentuknya otak, tulang, daging kami saat kami duduk menumpang dalam rahim itu, wahai Allah. Maka jadilah ganjaran kebaikan kami adalah hadiah terbaik buatnya, ya Allah. Wahai Allah, titis darah merah yang berhamburan dan kesakitan ketika melahirkan kami tak pernah mampu membalas jasa itu, wahai Allah. Maka jadikanlah, ya Allah,
itu ganjaran daripada apa saja kami buat baik dalam dunia ini pada mereka, ya Allah. Ayah kami dan manusia yang berjasa kepada kami daripada kalangan guru-guru kami, orang-orang tua-tua kami, ya Allah. Rabbana, tolonglah kami, ya Allah. Kami menyebut doa, ya Allah, yang disebut oleh Khubayb bin Adi, dan tolonglah saudara kami di Gaza. Wahai Allah, kami menyebut doa yang disebut oleh Khubayb bin Adi, ya Allah, dan tolonglah saudara kami yang berperang di Gaza, ya Allah. Allahumma khsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa qallil adadahum wa zalzil aqdamahum wa shattit kalimatahum. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimil yahud ihzimil yahud ihzimil yahud wansur ikhwanana fi Gazzah wansur al-mustad'afina fi Gazzah wansur ikhwanana minal mujahidin fil Gazzah ربنا وفي فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.